Apa itu phishing? Ayuh kita belajar. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi, data akaun dan data financial. Kegiatan phishing memang bertujuan untuk memancing seseorang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disedari. Padahal informasi yang diberi tersebut akan digunakan untuk tujuan kejahatan. Terdapat banyak jenis phishing yang berlaku, tapi pada hari ini, saya ingin kongsikan 3 jenis phishing sahaja. Yang pertama ialah spear phishing. Spear phishing ni ialah penjenayah tersebut mengirimkan email palsu kepada orang tertentu. Penjenayah melakukan spear phishing sudah mempunyai beberapa atau kesemua maklumat mengenai mangsa, seperti nama mereka, tempat pekerjaan, jawatan pekerjaan, alamat email dan maklumat khas mengenai peranan pekerjaan mereka. Caranya ialah dengan serangan pertama, menghantar email yang mengandungi lampiran palsu kepada lebih 1,000 alamat email. Kemudian dari situ akan mendorong pekerja-pekerja yang lain ni untuk berkongsi kata laluan mereka. Yang kedua ialah smishing dan vishing. Smishing ni dia melibatkan penjenayah menghantar pesanan teks. Kandungannya hampir sama dengan phishing email, dan vishing pula dia melibatkan perbualan telefon. Penipuan yang sering berlaku melibatkan penjenayah menyamar sebagai penyiasat penipuan, sama ada dari agensi atau bank yang memberitahu mangsa bahawa akaun mereka telah digodam. Penjenayah kemudian akan meminta mangsa memberikan butiran kad pembayaran atau kad bank untuk mengesahkan identiti mereka atau untuk memindahkan wang ke dalam satu akaun yang selamat, yang dimaksudkan dengan akaun penjenayah. Terakhir ialah whaling, yang mana whaling ni dia lebih mensasarkan seseorang yang berjawatan tinggi dalam sesebuah organisasi atau syarikat. Lebih kurang seperti phishing yang lain, namun ia lebih licik, memberikan laman web atau URL palsu dengan menyamar sebagai kaki tangan organisasi atau syarikat tersebut. Kebiasaannya, penjenayah akan menggunakan teknik ini kerana maklumat sulit dan rahsia dapat diperolehi seperti nama, alamat, nombor keselamatan dan semua maklumat berkaitan dengan akaun bank. Seterusnya, bagaimana cara untuk mengatasi serangan phishing? Yang pertama, elakkan daripada memberi maklumat peribadi kepada permintaan atau arahan yang anda tidak yakin, sama ada permintaan tersebut adalah melalui email atau telefon. Jangan mendedahkan maklumat peribadi jika kita tidak tahu siapa pemanggil atau penghantar email tersebut. Tidak kira sejauh mana laman web ini meyakinkan kita, kita harus selalu berwaspada kepada penipuan. Kedua, jika anda was-was bahawa pemanggil atau penghantar tersebut sah atau tidak, kita boleh menghubungi sendiri dengan pegawai rasmi institusi kewangan untuk mengenal pasti. Dan apa yang paling penting adalah kita harus melakukan sebarang transaksi dengan menggunakan saluran yang sah, bukan daripada email atau panggilan telefon. Ketiga, jangan mendedahkan kata laluan anda melalui saluran komunikasi yang mencurigakan atau bukan atas permintaan anda sendiri. Dan yang terakhir adalah sentiasa pantau akaun anda untuk mengenal pasti aktiviti yang tidak sah. Jika anda menjadi mangsa phishing, segera hubungi institusi kewangan anda untuk mengesahkan status akaun dan tukar kata laluan. Dan anda boleh melaporkan email phishing kepada SKMM dan tindakan segera akan diambil untuk menghalang halaman phishing serta melindungi pengguna internet di Malaysia. Antara peruntukan undang-undang yang terpakai ialah antaranya Kanun Keseksaan. Seksyen 378, Seksyen 405 dan 409 memperuntukkan tentang pecah amanah. Contohnya, pegawai bank memindahkan wang pelanggan melalui sistem komputer kepada akaun bank miliknya tanpa izin. Ini merupakan satu pertuduhan mencuri. Seksyen 415 juga memperuntukkan bahawa aktiviti phishing boleh dikategorikan di bawah peruntukan ini sebagai penipu. Elemen pertama ialah menyembunyikan nyataan-nyataan secara tidak jujur atau suatu perdayaan. Kedua, semata-mata mungkir kontrak tidaklah dengan sendirinya menjadi bukti tentang niat asal hendak menipu. Yang ketiga ialah barang siapa membuat apa-apa perwakilan melalui mana-mana orang yang bertindak sebagai seorang ejen atau sebaliknya, baginya hendaklah disifatkan telah membuat perwakilan itu sendiri.
Liability jenayah terhadap individu yang menggunakan pancingan data atau kecurian boleh ditafsirkan di bawah Seksyen 415. Ia merupakan satu kesalahan sekiranya penipu memperoleh harta dari mana-mana orang dengan menyalah tafsirkan dirinya iaitu sebagai penyamar. Isu pertama ialah berkaitan seorang bekas kaki tangan Majlis Perbandaran Pulau Pinang yang menyadari dirinya telah ditipu oleh Macau Scam apabila wang simpanannya dilesap sebanyak RM682,000. Mangsa telah menerima panggilan telefon dari seorang anggota polis berpangkat sarjan yang mengatakan bahawa akaun mangsa terlibat dengan judi online haram. Panggilan tersebut kemudian disambungkan kepada penyamar sebagai pegawai bank negara. Mangsa kemudian diminta untuk memindahkan kesemua duit miliknya ke akaun yang lain atau jika tidak mangsa akan ditangkap atau direman. Selepas pemindahan wang, mangsa tidak lagi menerima sebarang panggilan. Kemudian menyedari bahawa dia telah tertipu. Seorang wanita 49 tahun yang menerima panggilan dari seorang yang mendakwa dirinya sebagai pegawai sebuah syarikat telekomunikasi dengan memaklumkan mangsa mempunyai tunggakan sebanyak RM1,188. Kemudian panggilan tersebut disambungkan kepada individu lain yang menyamar sebagai pegawai polis bahawa mangsa terlibat dengan kes pengubahan wang haram. Mangsa menjadi panik dan terus memberikan maklumat akaun dan kod verifikasi. Selepas itu, mangsa menyedari bahawa sebahagian besar duitnya bernilai RM70,000 lesap kerana dia telah memindahkan wang tersebut ke akaun yang lain. Tindakan polis diambil dan kedua-dua kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiasaan sebagai menipu dan tidak jujur supaya mendorong seseorang menyerahkan harta beliau. Akta Perlindungan Data Pribadi 2010 yang mana akta ini telah dikuatkuasakan pada 15 November 2013. Fungsi utama akta ini adalah bertujuan untuk menjaga maklumat peribadi pengguna di samping mengelakkan sektor swasta daripada mengambil kesempatan atau mengaut keuntungan dengan menyalurkan data-data tersebut kepada pihak ketiga. Data peribadi yang diperuntukkan di bawah akta ini adalah data peribadi yang digunakan bagi tujuan transaksi komersial. 7 prinsip perlindungan data peribadi yang wajib dipatuhi di bawah Seksyen 5 Subseksyen 1 demi menjaga keutuhan data peribadi seperti prinsip am, prinsip notis dan pilihan, prinsip penzahiran, prinsip keselamatan, prinsip penyimpanan, prinsip integriti data dan prinsip akses. Seksyen 5 Subseksyen 2, pemprosesan data peribadi yang tidak mematuhi prinsip perlindungan data peribadi akan dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM300,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Seksyen 130 Subseksyen 7, pengumpulan data peribadi yang menyalahi undang-undang akan dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM500,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pengguna juga boleh menuntut pampasan jika mereka mendapati data peribadi mereka digunakan tanpa kebenaran oleh syarikat yang terbabit. Pengguna digalakkan supaya membuat aduan kepada JPDP iaitu Jabatan Perlindungan Data Peribadi melalui email iaitu aduan.pdpr.gov.my jika data mereka disalahgunakan supaya tindakan dapat diambil ke atas syarikat tersebut. Isu yang terdapat dalam keratan akhbar berita harian yang mana satu klik pada pautan yang diterima menerusi email boleh menyebabkan seseorang menjadi mangsa sindiket penipuan cyber yang mencuri data peribadi. Kaedah ini menjadi taktik terbaru penjenayah bagi mencuri data daripada email tanpa disedari oleh mangsa. Penghantaran email yang tertera arahan, klik di sini jika tidak dapat membaca mesej melalui pautan khusus dan apabila mangsa menekan pautan itu, penjenayah akan dapat akses kepada maklumat dan termasuklah alamat email dan data peribadi mangsa. Klik pada pautan itu juga akan menyebabkan email yang sama dihantar kepada mangsa-mangsa yang lain secara automatik dan lebih ramai menjadi mangsa penipuan. Penjenayah cyber hari ini beroperasi dengan licik yang mana mereka mempunyai pelbagai sumber dan kaedah untuk mendapatkan maklumat berkaitan identiti mangsa. Mereka tidak lagi melakukan jenayah ini secara sendirian tetapi cenderung untuk bekerja secara sindiket. Sekiranya penjenayah ini telah berjaya mendapatkan maklumat yang boleh digunakan untuk membangunkan sesuatu identiti, penjenayah boleh melakukan pelbagai aktiviti sama ada sah atau tidak sah di sisi perundangan Malaysia. Antaranya
penjenayah boleh mengosongkan akaun bank dan kad kredit mangsa, atau penjenayah boleh melakukan jenayah dengan menggunakan identiti yang dicuri dan sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi kepada Akta Jenayah Komputer 1997. Okey, Akta Jenayah Komputer 1997 ni dia merupakan undang-undang yang paling relevan untuk mendakwa seseorang yang melakukan jenayah phishing. Okey, terdapat 3 seksyen yang akan digunakan untuk jenayah phishing, iaitu seksyen 3, seksyen 4 dan juga seksyen 5. Okey, kita pergi kepada seksyen 3 dahulu. Dia adalah berkenaan dengan capaian tanpa kuasa kepada bahan komputer. Okay, dalam Seksyen 3/1, dia mengatakan bahawa kesalahan tanpa kuasa adalah suatu kesalahan di mana seseorang telah melakukan capaian kepada mana-mana atau cara atau data yang bukan miliknya kepada mana-mana komputer. Dan dia berniat dan tahu perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang untuk melakukan capaian tersebutlah. Contoh capaian tanpa kuasa ni adalah yang pertama, mengubah atau memadamkan atau cara atau data. Yang kedua, dia menggunakannya atau menyebabkan ia di-output daripada komputer di mana ia disimpan, sama ada dengan mengakibatkan ia dipaparkan atau mengikut apa cara lain. Okey. Seksyen 3/2 Akta Jenayah Komputer, dia telah menjelaskan bahawa walaupun seseorang itu tidak berniat untuk melakukan capaian tanpa kuasa terhadap suatu atau cara atau data, niat itu ialah tidak material. Hanya niat untuk melakukan capaian tanpa kuasa diambil kira di bawah peruntukan tersebut. Ini menunjukkan walaupun seseorang itu hanya berniat untuk melakukan capaian tanpa kuasa kepada data milik A, tetapi dia telah melakukan capaian tanpa kuasa kepada data milik B, seseorang itu dia masih boleh didakwa di bawah peruntukan ini kerana dia masih telah melakukan capaian tanpa kuasa. Okay. Peruntukan di bawah Seksyen 3/2 ini, dia telah dibuat untuk mengelakkan seseorang daripada melakukan capaian tanpa kuasa walaupun kepada mana-mana komputer. Okey, peruntukan ini dia boleh dianggap sebagai suatu perisai untuk menyekat pencerobohan privasi mana-mana orang daripada dicabuli dengan cara capaian tanpa kuasa. Okey, seksyen ini dia hanya mengutamakan niat pelaku untuk mendapatkan capaian sama ada perbuatan itu berjaya atau tidak. Pelaku dia tetap boleh disabitkanlah, kiranya didakwalah di bawah peruntukan Seksyen 3 ni. Okey, dalam proses untuk mensabitkan seseorang di bawah Seksyen 3, dia mestilah memenuhi 2 elemen, iaitu elemen mens rea dan juga actus reus. Okey. Hukumannya adalah boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey, kes yang boleh dipakai dalam Seksyen 3 adalah kes R lawan Crowe, di mana tertuduh ni didakwa di bawah Seksyen 2/1 Computer Missions Act 1990 United Kingdom yang bersamaan dengan peruntukan Seksyen 3 Akta Jenayah Komputer 1997. Okey, dalam kes ni tertuduh dia telah melawat premis bekas majikannya. Dia mengambil suatu barangan dan jurujual memasukkan item barangan tersebut dalam komputer. Kemudian, komputer tersebut dibiarkan sementara oleh jurujual. Dan tertuduh ni, dia telah memasukkan diskaun sebanyak 70% ke atas barangan yang dibelinya tadilah. Tertuduh, dia hanya membayar sebanyak £204.60 yang sepatutnya harga barangan tersebut ialah $710.96 di mahkamah bicara. Tertuduh ni dilepaskan daripada pertanggungan kerana peruntukan menyebut sesuatu perbuatan yang bertentangan haruslah daripada komputer yang lain. Namun, di peringkat rayuan, mahkamah menyatakan bahawa ia juga termasuk dalam perbuatan menggodam sekiranya dilakukan pada komputer yang sama. Jadi, dalam kes ni, tertuduh ni disabitkan bersalah lah di bawah Seksyen 3. Di bawah Seksyen 3 lah. Sebab dia melakukan satu kesalahan, iaitu menggodam lah kiranya capaian tanpa kuasa kepada komputer lain. Walaupun mahkamah mengatakan bahawa capaian tu mestilah kepada komputer yang sama, tapi dia mengatakan juga bahawa capaian tanpa kuasa kepada komputer yang lain juga boleh didakwa di bawah seksyen ni. Okey, baiklah, kita pergi kepada Seksyen 4 pula. Okey, Seksyen 4 ni adalah berkenaan dengan capaian tanpa kuasa dengan niat untuk melakukan atau memudahkan berlakunya kesalahan lanjut lah. Okey, dalam Seksyen 4, dia telah memperuntukkan berkenaan dengan kesalahan tertentu yang mana dia melibatkan seseorang itu melakukan satu akses tanpa kebenaran ke komputer dengan niat untuk melakukan kesalahan yang melibatkan penipuan, iaitu fraud lah dan ketidakjujuran. Okey, dalam erti kata lain, Seksyen 4 ni mengatakan seseorang itu dia melakukan jenayah capaian tanpa kuasa dengan niat untuk melakukan kesalahan lain. Okey, contohnya
Fisher ni, dia menghantar satu email palsu kepada mangsa ataupun dia membuat laman web palsu lah untuk menarik minat mangsa supaya buka laman web tersebut. Jadi, mangsa yang tak tahu bahawa laman web tu adalah laman web palsu, mestilah akan buka sebab dia nak tahu laman web tu berkaitan dengan apa. Jadi, mula je laman web tu dibuka, segala maklumat atau data peribadi berkenaan dengan mangsa akan didedahkan kepada Fisher. Okey. Seterusnya, menurut Seksyen 4-1, seseorang adalah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen ini sekiranya dia melakukan sesuatu kesalahan yang disebut dalam Seksyen 3 dengan niat. Yang pertama adalah A, untuk melakukan suatu kesalahan yang melibatkan fraud atau kecurangan atau yang menyebabkan kecederaan sebagaimana yang ditakrifkan dalam kanun keseksaan, atau B, untuk memudahkan berlakunya suatu kesalahan itu sama ada olehnya sendiri atau oleh mana-mana orang lain. Okey. Dalam Seksyen 4-2, dia adalah berkenaan dengan material tidak material sama ada kesalahan itu dilakukan pada masa yang sama ataupun pada masa yang lain. Tertuduh tetap akan bertanggungan di bawah peruntukan ini walaupun jenayah-jenayah tersebut tidak dilakukan pada masa yang sama. Okey, untuk mensabitkan kesalahan di bawah Seksyen 4 ni, Seksyen 3 hendaklah dibuktikan terlebih dahulu di mana kesalahan yang dinyatakan itu termasuklah kesalahan fraud dan kecurangan yang menyebabkan kecederaan seperti yang ditakrifkan dalam kanun keseksaan. Okey, bagi kesalahan di bawah seksyen ini, dendanya tidak melebihi RM150,000 atau penjara tidak lebih daripada 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Kes yang boleh diguna pakai dalam Seksyen 4 ni adalah kes Muhammad Aizul bin Manaf. Okey, dalam kes ni, tertuduh ni dia telah didakwa memindahkan wang pelanggan dengan menggunakan penghematan e-bank, iaitu electronic bank lah, tanpa kebenaran pelanggan tersebut. Okey, jadi tertuduh ni telah bertanggungan di bawah Seksyen 4-1, iaitu dia melakukan capaian tanpa kuasa dengan kesalahan niat lah kiranya. Lepas tu, dan dia telah disabitkan di bawah Seksyen 4-3, iaitu dendanya tidak melebihi RM150,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya. Sekarang kita pergi kepada seksyen terakhir yang boleh diguna pakai bagi mensabitkan kesalahan seseorang melakukan jenayah phishing dalam Akta Jenayah Komputer, iaitu Seksyen 5. Okey, Seksyen 5 ni adalah berkenaan dengan pengubahsuaian tanpa kuasa kandungan dalam mana-mana komputer. Okey, Seksyen 5 ni juga dia memperuntukkan berkenaan dengan tindakan seseorang yang mana dia tahu bahawa perbuatan yang dilakukan adalah pengubahsuaian tanpa kuasa dalam mana-mana kandungan komputer. Okey, untuk membuktikan kesalahan jenayah phishing di bawah Seksyen 5 ini, niat atau motif sebenar tertuduh akan menjadi kriteria atau elemen utama dengan kesalahan yang dilakukan. Tetapi sekiranya Fisher ni dia dapat mempertahankan diri dia dengan mengatakan bahawa dia tidak sengaja untuk membuat apa-apa pengubahsuaian terhadap kandungan komputer bagi mendapatkan data peribadi data peribadi orang lain secara tidak sah, maka dia akan menjadi tanggungjawab kepada pihak pendakwaan untuk menunjukkan bukti bahawa tertuduh ni dia telah dengan sengaja mengubah suai kandungan komputer tanpa kebenaran. Okey. Pengubahsuaian kandungan komputer telah dijelaskan dalam Seksyen 2-7 dan -8 Akta Jenayah Komputer 1997. Dalam perkara ini, pengubahsuaian tanpa kuasa terhadap disket yang berukuran 3,5 yang masih berada dalam sebuah komputer terjumlah kepada kesalahan di bawah keperuntukan ini. Okey, penyebaran virus menerusi komputer juga merupakan suatu kesalahan di bawah seksyen ini. Okey. Pengubahsuaian kandungan komputer ini tetap dianggap sebagai satu kesalahan tanpa mengira jangka masa walaupun ia berlaku untuk tempoh sementara waktu saja. Okey, ada dua penalti yang terdapat dalam bawah seksyen 5 ini. Yang pertama adalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM150,000 atau penjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya sekali. Yang kedua adalah bagi kesalahan dengan niat untuk menyebabkan kecederaan bagaimana takrifan kanun keseksaan, denda tidak melebihi RM150,000 atau penjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Isu yang boleh dikeluarkan dalam Seksyen 5 ni adalah contoh isu yang boleh dikaitkanlah dengan Seksyen 5 ni adalah di mana isu seorang lelaki warga Cina telah didakwa curi data pemilik kad ATM. Okey, dalam kes ini, tertuduh ni dia telah didakwa membuat capaian kandungan menggunakan dua jenis alat yang disyaki sebagai skimming bagi mencuri data pemilik kad ATM dan menyebabkan pengubahsuaian tanpa kuasa terhadap mesin ATM berkenaan. Okey, jadi kat sini tertuduh ni disabitkan bersalah di bawah Seksyen 5 dan didenda mengikut Seksyen 5 iaitu denda tidak melebihi RM150,000 atau penjara tidak melebihi tempoh selama 7 tahun.
Kesalahan pendaftaran kad SIM prabayar tanpa membuat pengesahan maklumat pengguna adalah merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 127 Akta Komunikasi dan Multimedia iaitu AKM 1998 yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Isu yang boleh saya bawakan adalah kesalahan pendaftaran kad SIM prabayar tanpa membuat pengesahan maklumat pengguna. MCMC keluarkan kompaun bernilai RM750,000 kepada syarikat telekomunikasi di Cyberjaya pada 9 Disember 2020. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu MCMC telah mengeluarkan sebanyak 15 kompaun bernilai RM750,000 pada 4 Disember 2020 lalu kepada 5 syarikat telekomunikasi atas kesalahan pendaftaran kad SIM prabayar tanpa membuat pengesahan maklumat pengguna. Tindakan tersebut diambil berdasarkan kepada audit yang dijalankan oleh MCMC di Pahang, Kelantan dan Terengganu sekitar bulan Ogos dan Oktober tahun lalu. Dengan pengeluaran kompaun terbaru tersebut, ini bermakna jumlah kompaun yang dikeluarkan sepanjang tahun 2020 adalah sebanyak 70 kompaun bernilai 3.45 juta. Jumlah berkenaan adalah 16%, lebih tinggi berbanding dengan 58 kompaun bernilai 2.9 juta yang dikeluarkan pada tahun 2019 bagi kesalahan yang sama. Mendahului senarai penerima jumlah kompaun tertinggi ialah syarikat Digi Telecommunication Sdn Bhd yang telah ditawarkan kompaun paling tinggi iaitu 5 kompaun bernilai RM250,000. Ini diikuti dengan Maxis Broadband Sdn Bhd sebanyak 4 kompaun bernilai RM200,000. Manakala U Mobile Sdn Bhd pula ditawarkan 3 kompaun bernilai RM150,000. Seterusnya, Tuntalk Sdn Bhd dan YTL Communication Sdn Bhd masing-masing ditawarkan 2 kompaun bernilai RM100,000 dan 1 kompaun bernilai RM50,000. Kesimpulan yang dapat dibuat adalah phishing ni dia merupakan suatu bentuk kegiatan yang bersifat mengancam atau menjebak dengan konsep memancing orang tersebut sehingga seseorang itu secara tidak langsung akan memberikan semua informasi yang diperlukan oleh orang yang melakukan phishing. Okey, phishing ni juga dia merupakan jenayah yang telah banyak berlaku di Malaysia dan website merupakan sumber ancaman phishing yang paling banyak digunakan. Oleh itu, bukan sahaja kerajaan Malaysia perlu menguatkuasakan undang-undang yang khusus bagi mensabitkan ataupun menghukum jenayah phishing, tapi seseorang itu juga perlu mempunyai self-efficacy. Okey, self-efficacy ni adalah keyakinan individu dalam mengambil tindakan pengamanan terhadap diri sendiri. Okey, sangat penting ya untuk melatih sikap tersebut dalam diri kita agar tidak menjadi salah seorang mangsa phishing. Cara yang boleh kita gunakan untuk mengetahui phishing ni adalah dengan mencari maklumat berkenaan dengan contoh maksudnya definisi phishing, tahu bagaimana cara phishing itu dilakukan, tahu jenis-jenis phishing dan juga cara untuk mencegah phishing itu dilakukan. Okey.